kitab Allah Syariat dan Hakikat suatu penghuraian. Hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-37 iaitu mengisarkan tentang tajuk Tauhid setinggi-tinggi ibadah. Moga-moga Allah berikan kepada kita kefahaman, Allah berikan kepada kita ilham-ilham yang mudah untuk kita faham dan akhirnya untuk mencapai kepada sebenar-benar tauhid. Pada muka surat 37, wahai para pencinta Allah, jumhur ulama al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah mentafsirkan iman itu dengan tasdik. Tasdik itu maksudnya apa? Maksud tasdik. Kalau dalam kitab maksudnya tasdik. Tasdik ini dia membawa maksud adalah membenarkan. Membenarkan dengan apa? Membenarkan dengan hati. Maka sebenarnya bagaimana kita nak dapatkan ianya, membenarkan ianya dengan hati? Dia kena melalui proses, kalau melibatkan hati ni kita kena melalui satu proses yang dipanggil tazkiyatun nafs. Satu tajuk yang sangat sering diulas atau satu tajuk yang sering kali kita diungkap dalam tajuk untuk penyucian hati. Itu pentingnya. Kenapa pentingnya tazkiyatun nafs ni? Adalah untuk mendapatkan cahaya Allah di dalam hati seseorang manusia. Dia kena melalui proses-proses tarbiyah, kena melalui proses-proses penyucian hati, iaitu aktiviti amalan-amalan yang menyucikan hati. Contohnya, nak menyucikan hati ini bukan sekadar pada amalan. Amalan contohnya dari segi ibadah kita, dari segi solat kita, tidak. Dia dari segi termasuk juga dengan kita ini menyantuni orang-orang yang susah. Kita ini membantu orang-orang fakir miskin. Contohnya nak bersihkan hati kita ini adalah dengan kita ini banyak menziarahi orang-orang yang kurang upaya. Orang-orang sakit, orang-orang tua. Bukan sekadar pada ibadah. Ibadah itu adalah salah satu yang dipanggil slot dia lah. Contohnya nak menyucikan hati yang baru kita lakukan. Baru dia 2-3 hari. Ataupun baru kita lepas hari tasyrik kita pada hari ini iaitu korban. Melakukan ibadah korban itu adalah salah satu untuk menyucikan bukan sekadar harta tetapi menyucikan hati kita daripada sikap pemilikan. Sikap menyucikan hati kita daripada sikap bakhil. Bukan sekadar korban. Adakah korban kita itu telah sampai kepada puncak keimanan yang dipanggilkan pengertian korban. Ini sebab jumhur ulama dia bahagikan kepada 5 bahagian tentang iman ini. Yang pertama, iman itu dipanggil iman taklid. Iman yang terbit daripada meyakini perkataan guru. Maknanya daripada kata-kata guru-guru kita, kemudian kita yakini. Kita ikut, kita pegang. Ini yang dipanggil iman taklid. Iman yang keduanya iman ilmu. Siapa yang rajin boleh tulis kat ruangan chat ni. Iman yang pertama iman taklid. Iman yang hanya ikut ataupun iman yang kita meyakini daripada perkataan-perkataan guru-guru kita. Okay? Macam contoh kalau kita tengok kita beriman terhadap kata-kata guru melalui saluran media-media TikTok. Contoh kan. Itu kita sekadar betul lah guru kita cakap ni. Tapi belum tentu kita buat. Betul lah ni. Itu sekadar. Kedua, iman ilmu, iman yang berdasarkan kepada hadis, dalil-dalil dan nas. Maknanya bila kita beriman dengan sesuatu ilmu yang kita dapat tu, kita nak tahu dalilnya datang daripada mana. Nasnya datang daripada mana. Dia punya salur jalur daripada mana. Itu adalah iman ilmu. Yang ketiganya, iman a'yan. Iaitu iman yang diperolehi berdasarkan hati selalu muraqabah pada Allah. Apakah yang dimaksudkan hati yang selalu muraqabah kepada Allah? Hati yang sentiasa dekat dengan Allah. Hati yang sentiasa merasai kita sering diperhatikan oleh Allah.
Hati yang sering merasai kewaspadaan di atas setiap perilaku hatta kita seorang-seorang. Ini maksudnya apabila iman itu pada tingkat a'yan. Sebab tu dia ada tingkat. Mula-mula pada tingkat pada kata-kata guru. Kemudian dengan adanya ilmu. Berdasarkan dalil-dalil. Lepas tu dengan dalil tersebut kita mula mempercayai tingkat iman kita akan meningkat pada iman yang ketiga. Iman yang dipanggil a'yan. Yang merasai kedekatan. Merasai diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah iman hak. Iman yang diperolehi dari sebab musyahadah. Menyaksikan Allah dengan mata hati. Ini dalam konsep ataupun proses pada tingkat ihsan. Merasai Allah melihat kita. Kita rasa Allah itu bersama dengan kita. Itulah Islam, iman dan ihsan. Dan yang terakhir sekali, tingkat iman yang tertinggi sekali adalah iman hakikat. Iman hakikat ni iman apa? Iman yang diperolehi dari dalam keadaan yang kita fanakan yang lain daripada Allah dan tidak ada bersaksi kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipanggil adalah makam apa? Lau maujud illallah. Ini makam tertinggi dalam konteks iman. Maka perpindahan-perpindahan ilmu tadi bermulanya daripada iman taklid yang kita dengar daripada segala guru kita, pegangan guru kita. Kemudian ada ilmu, ada dalil, ada nas. Kita pula mula mengamalkan tingkat naik kepada iman a'yan. Iman yang kita rasa hati ini sentiasa diperhatikan oleh Allah. Rasa dekat dengan Allah. Ini dah ada tingkat amal kebaikan. Dan akhirnya kita akan capai kepada iman yang hak. Iman yang hak ini kepada tingkat ihsan. Dan yang terakhir sekali iman hakikat. Hakikat yang bagaimana segala perpindahan ilmu itu tadi dah mula sampai dah dia transfer kepada qalbu. Sedangkan qalbu kita ni pun ada 7 lapisan. Yang akhirnya dia kena sentuh kepada loop yang paling dalam. Kan? Maka itulah yang dipanggilkan tingkat-tingkat iman kita. Maka kita renunglah diri kita, kita tengok. Tak payah renung orang lain. Sebab tu kita kena ada ilmu, kita kena belajar untuk kita merenung, muhasabah diri kita. Kat mana tingkat iman kita? Adakah tingkat iman kita dah berjaya sampai iman hakikat? Ataupun baru bermula pada iman taklid? Ataupun dalam proses iman a'yan? Kita muhasabah diri kita. Sebab itu, dalam kita mempelajari ilmu ini adalah untuk kita capai kepada kefahaman dan kesedaran. Bila kita belajar, kita ada faham. Kita ada kesedaran. Maka akan berlakulah perpindahan dalam diri kita. Kita ingin berubah. Nak berubah itu kena ada usaha. Bila dengan kita berubah itu, lahir dah kesan daripada amalan kita itu, kesan yang baik-baik terhadap syariat kita. Terhadap diri kita. Bukan terhadap sekeliling. Maksudnya bila kita berubah, bukan sekeliling kita yang berubah. Tetapi kita yang berubah dalam menerima keadaan sekeliling. Contohnya ketika mana kita beramal, kita dah belajar, kita dah ada ilmu, kita dah beramal soleh, kita dah melakukan kebaikan. Keadaan sekeliling dia seperti biasa hakikatnya. Tetapi bagaimana kita ini respon, bertindak balas dengan keadaan sekeliling. Itu yang menguji akan tahap-tahap keimanan dan tahap-tahap amal kita itu. Sebab tu kita kena tengok, kita ni buat baik bukanlah kerana kita nak dipandang baik. Kita buat baik kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikatnya kita tahu kita ni tak baik mana pun. Kita teruji kan dengan apa? Orang kata, barulah teruji sikit dah rasa macam hilang sabar. Lagi kita nak didik diri kita sabar, lagi kita mudah hilang sabar. Lagi Allah akan uji kita dengan pelbagai ujian dan ujian untuk mendidik sabar kita. Lagi kita nak tingkatkan iman kita, berprasangka baik dengan Allah, lagi Allah akan uji kita. Ini adalah bagaimana kita nak merenung tingkat iman kita itu. Adakah bila kita dah sampai kepada iman yang hakikat, tidak ada kerunsingan, tidak ada kegusaran dah lagi.
Maknanya kita tenang. Itu yang dipanggil dengan jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini nak sampai ni. Bagaimana ianya berlaku antara perpindahan ilmu sampai kepada kalbu kita. Maka kalau kita tengok takrif iman pada bahasa tasdik, membenarkan. Kita ni beriman kerana membenarkan. Membenarkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan segala kegiatan dalam aktiviti-aktiviti kita. Kita tak ada daya pun. Dapat masuk kuliah hari ni pun, walaupun terlalu ramai yang masuk kuliah ni, tak pastilah dengar ke tak dengar ke, kan? Mungkin saya cakap seorang-seorang ke, kan? Tetapi sebenarnya kita ini pilihan-pilihan Allah untuk masuk. Allah yang berkehendak ke atas diri kita untuk kita mendengar. Sebab tu kadang-kadang kita ada banyak kelas, tapi kenapa Allah pilih kelas ni? Sebab bertepatan dengan apa yang perlu kita dengar. Allah berkehendak terhadap diri kita untuk kita mendengar. Maka kalau kita tengok, berlakulah godaan bagi orang-orang yang belajar ilmu adalah dirinya dengan diuji dengan bab rezeki. Ni dalam konteks rezeki . Maksudnya, bila kita belajar ni, kita akan teruji dengan rezeki. Sebab apa? Bila orang belajar, dia tak boleh kerja. Bila orang dia bekerja, dia tak boleh belajar pula, dia tak boleh fokus. Dia maka teruji dalam bab rezeki. Kat sinilah yang menguji tentang iman kita tadi, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan jangan sampai kita ini menjual ilmu yang dipanggil penunggang ilmu. Penunggang ilmu ni macam mana? Dia ada ilmu, dia letak certain harga. Ini dia. Kena bayar. Mungkin dari segi kos tak ada masalah lah. Mungkin dia ada kos, ada dia punya apa yang perlu dibayar, sekian. Tetapi dari segi ilmu tidak boleh kita nak mengaut keuntungan mencapai kepada kekayaan. Ini kalau kita kena tahu dari hakikat macam mana belajar ilmu itu. Maka hanya Allah yang memiliki segala apa yang maujud. Maka sekalian yang maujud adalah mazhar. Mazhar ataupun kenyataan. Banyak digunakan dalam kita ni hanya bekas. Kita ni bekas. Setinggi-tinggi ibadah adalah tauhid, meyakini, mengesakan Allah, dan sebenar-benar dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang paling besar di atas muka dunia ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena faham betul-betul. Kita rasa macam dosa kita, tak apa penzinaan, tak apa sekian bin sekian. Tidak. Dosa paling besar syirik pada Allah apabila kita meyakini diri kita mampu melakukan apa saja. Bila kita rasa kita memakai sifat Allah. Ketika mana kita memberi itu, kita rasa kita mampu beri. Itu syirik lah. Dan sebenar-benar ibadah adalah bukan dari segi amal, tetapi apabila hati kita ni tauhid, padu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kekal, dia utuh. Walau apa pun bumi ni bergoncang pun kan, dengan segala cabaran dan ujian, tetapi dia utuh dengan pegangannya hanya kepada Allah. Sehingga dia rasa tidak ada yang mampu memberi mudarat, melainkan Allah yang mampu memberi mudarat. Tidak ada sesiapa yang mampu menghalang rezekinya, melainkan Allah yang mengaturkan rezeki. Sampai ke tahap itu, nak membina tauhid. Itu dia panggil ada satu perjalanan. Perjalanan. Kita ni kena melalui fasa tersebut. Kita kena keluar bermusafir. Untuk apa? Pecahkan kepompong keselesaan kita ni. Memecahkan kepompong kebergantungan yang selama ini kita rasa ada. Kita belajarlah menjadi berkelana di atas muka bumi. Janganlah kita belajar menjadi seorang yang penduduk muka bumi. Contohnya bila kita selesa duduk dekat KL kan. Lepas tu kita malas nak pindah. Malas nak pergi, contohnya kita tak nak pindah duduk dekat Kelantan sana. Sebab apa? Tak tahu keadaan Kelantan tu macam mana, rumah macam mana, keadaan macam mana, jiran tetangga macam mana. Kita tak nak.
Sebab itulah awal-awal kepada Nabi Ibrahim alaihi salam pun Allah itu berikan tuntutan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Ibrahim, kau berpindahlah. Ketika mana Nabi Ibrahim itu dibakar, selepas selesai saja Firaun nak bakar dia apa semua, maka dia kata tuntutan kepada Allah, kau keluarlah daripada negeri tersebut, negara tersebut. Keluarlah Nabi Ibrahim daripada kota. Kota Mekah, keluar pergi mana? Dia pergi ke Palestin. Ini tuntutannya. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghijrahan baginda daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kampung dia kota Madinah. Kan? Dia kena pindah pergi ke kota Mekah untuk menyebarkan. Sebab apa? Nak pecahkan kepompong keselesaan yang selama ini kita ada. Macam kita hari ini kita nak buat macam mana? Kita kena belajarlah bermusafir. Kena belajar nak masuk dekat tempat orang. Kena belajar absorb dengan kehidupan orang. Kita kena belajar latih untuk pecahkan kepompong. Maka di situlah sebenarnya dalam surah Az-Zariyat Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepadaku. Abdi macam mana? Sebenar-benar hamba. Sebab itulah kadang-kadang walaupun kita ni ada duit, ada upaya, ada kederat, ada pangkat, ada pengaruh, tetapi kita kena buang semuanya itu dengan kita mengemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita ni ada duit lah kan. Ada duit tapi tak apa, saya ada duit. Saya boleh pergi mana saja saya suka. Itu pada orang yang tidak bersandar atau tidak mengabdikan diri dia kepada Allah. Ada orang dia ada duit tapi bila dia nak buat sesuatu, dia kena mungkin solat hajat. Dia tahu dia ada pengaruh. Kalau dia cakap dia bagi arahan, pasti orang ikut. Takkan ada orang yang akan melarang. Tapi dia rasa, ya Allah. Dia nak juga minta keizinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dia menyampaikan sesuatu arahan. Dalam dia menyampaikan sesuatu tugasan. Walaupun dia tahu dia ada pengaruh. Inilah sebenar-benar abdi. Maka kadang-kadang kita tengok diri kita ni. Kita ada macam-macam. Nak pergi mana? Contoh, kita ada kereta. Ikut suka lah nak pergi mana pun. Minyak pun ada. Tashengo pun ada. Ikut suka lah. Nak pergi mana? Nak habiskan minyak pun. Tapi kita kena sedar, kita ni abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah tempat yang kita nak pergi itu bertepatan dengan apa yang perlu kita buat? Tu kadang-kadang kita kena sampai kepada pengabdian. Kita ada kederat. Kita ada kesihatan. Maka kesihatan yang kita ada ni, adakah kita boleh guna sewenang-wenangnya untuk berhoya-hoya, untuk berpoya-poya, untuk menghabiskan masa kita dengan kesihatan yang ada? Contoh, kan? Walaupun kita ada kesihatan. Maka kita tengok dekat sini, penulis berkata hakikat ibadah di sini ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar, tasdid dan perbuatan. Ikrar kita bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ikrar kita. Sebab tu bila kita sebut syahadah tu, hati kena selari dengan apa yang kita sebut. Selalu kita memperbaharui ikrar kita. Ketika mana kita solat. Kita solat. Kalau orang tak solat, macam mana dia nak perbaharui ikrar dia? Dia tak boleh. Ada orang tiba-tiba bangun tidur, asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada. Tak ada, dia nak perbaharui ikrar. Maka macam mana nak perbaharui ikrar? Ketika mana kita angkat saja jari kita ini, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hati tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Selari dengan mulut kita. Sebab tu tak boleh cepat-cepat bila kita syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada, ya Allah, melainkan Rasulmu. Itu pesuruhmu, ya Allah. Dia kena selari. Itu yang dipanggil ikrar.
Sebab tu penulis kata, Walid Al-Malik dia kata dengan memahami secara benar. Kita kena dengar dengan benar. Tasdik membenarkan pada qalbi. Tu dia seiring. Lafaz kita, kemudian kita dengar, kemudian membenarkan pula tasdik dengan hati kita. Adalah keimanan berdasarkan ilmu yang mula ataupun yang difahami. Tasdik pada roh, ada dua. Tasdik pada roh pula adalah pandangan mata hati kita hanya Allah sebenar-benarnya yang maujud, yang wujud. Tidak ada yang lain. Manakala tauhid perbuatan adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Maka semakin kita menyucikan diri kita kepada Allah, maka kita akan mula diperlihatkan akan kepada Allah. Kita akan nampak semuanya itu perbuatan Allah. Kita akan dapat ilham, kita akan dapat idea, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita renunglah. Selama ni macam mana kita membuat keputusan, macam mana kita membuat cadangan, macam mana kita membuat sesuatu perkara. Adakah ianya bersandar daripada Allah ataupun terhadap nafsu kita sendiri? Kan? Sebab itulah kadang-kadang kita ni, contohkan, kita kadang-kadang baru lepas solat, kita berzikir, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah, datang idea. idea tu datang. Maka itu sebenarnya adakah itu idea yang bagus ataupun sekadar nafsu kita? Maka kita macam terfikir sejenak. Bagus ke idea ni? Perlu buat ke benda macam tu? Contoh kan, kita tak akan terus membuat keputusan. Maka dia berlegar dekat idea tu dekat kepala otak kita. Kemudian kita akan terus kat istighfar. Boleh jadi nanti okeylah tak apalah. Kita buat kerja lain. Bila kita buat kerja lain, kemudian datang balik idea tadi tu. Okey kot buat macam ni. Contoh kan. Sampailah kita rasa idea itu tasdik benar. Barulah kita melontarkan atau melaksanakan idea tersebut. Ini kalau kita faham betul-betul sebenarnya itulah dia agenda Allah buat diri kita. Dia bukan main macam, kita kadang-kadang banyak sangat idea, kita banyak sangat cadangan, kita banyak sangat plan kita, tapi kadang-kadang satu pun tak menjadi. Sebab apa? Sebab idea dan juga cadangan kita itu hanya terhadap diri kita, bukan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kadang-kadang kita tengok, bila kita tengok itu agenda Allah, mudah je Allah susun. Allah susun, ya Allah mudahnya. Macam contohnya, macam hari ni saya dapat lepas solat subuh tadi tu. Kan, macam berhajat, dah lama dah hajat ni datang. Hajat tu datang kan untuk baca Yasin dengan wan saya apa semua. Lama dah. Tapi tak berkesempatan untuk menyuarakan. Lepas solat subuh tu datang kembali idea tu. Lepas tu tak terus buat keputusan. Lepas duha barulah rasa macam yakin. Kan? Bila kita yakin, kita tengok. Kita tahu itu agenda Allah, itu yang terbaik bagi Allah. Allah pun mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Yang ada yang cancel urusannya, yang ada nak tolong masak, yang macam ni macam tu kan. Nampak? Itulah yang dipanggil apabila agenda Allah itu Allah pun mudahkan. Tidak ada langsung kesukaran. Tidak ada pun langsung halangan-halangan. Mudah saja bagi kita untuk Allah perjalankan. Maka kita tengok pada muka surat yang 39, tauhid dibahagi kepada 3. Iman tadi ada 5 tingkat. Iman ada 5 tingkat. Kalau tauhid ada 3 tingkat. Tauhid pada akal, tauhid pada perbuatan, tauhid pada mata hati. Tauhid pada akal yang dipanggil iman. Mengimani, tasdik tadi. Maknanya dengan ada ilmu, kita yakin. Maknanya kita kena ada foundation yang sangat kuat terhadap ilmu yang ada dalam otak kita. Maka apabila dia panggil kan macam iman ni pada akal kita ni dia kuat. Akarnya kuat. Lantainya kuat. Piling dia kuat. Kan?
maka dia akan menghasilkan manusia yang mentauhidkan Allah pada segala hal. Kalau kadang-kadang kita ni goyah. Kadang-kadang okey iman kita. Kadang-kadang tak okey iman kita. Macam-macam lah. Dia bermain-main sendiri dalam pemikiran kita je. Kan? Kejap kan, okey pula. Kejap kan kita punya iman ni tak berapa nak betul sangat. Contoh kita je. Kita je yang tahu akan diri kita. Tak ada orang lain pun yang tahu. Kan? Dia bermain pada kita punya emosi dan nafsu. Akal dan fikiran kita. So bagaimana kita nak mengatasinya itu? Sebab kita punya foundation, kita punya piling, kita punya akar, kita punya dalaman kita ni belum kuat. Sebab itulah kita tidak dapat mencapai tauhid yang sebenar pada Allah. Itu baru pada peringkat akal. Pada peringkat yang kedua, tauhid pada perbuatan. Yang ini kita anggaplah macam sepohon pokok. Tauhid pada akal itu duduk pada akar kita, foundation kita. Tauhid pada perbuatan terdidiknya dengan batang. Batang pohon kita tu, pokok kita tu, yang dipanggil Islam. Islam yang bagaimana? Apakah perbuatan kita yang menzahirkan kita ni Islam? Ataupun kita dengan orang kafir ni tak ada beza? Kita ni kena bawa akhlak Islam. Kita kena bawa agama Islam. Kita kena bawa perwatakan Islam. Kita kena bawa cara hidup Islam. Kita bukan macam orang kafir. Orang yang tidak ada Islam. Pakaian pun kita boleh tengok. Ini pakaian orang Islam ke pakaian orang bukan Islam? Kita boleh tengok cara makan. Ini cara makan orang Islam ke? Ini bukan cara makan orang Islam. Itu dipanggil tauhid pada perbuatan. Bila akar kita kuat, maka batang kita akan terdirinya kuat. Perbuatan-perbuatan yang kita mula buat ni, dia seiring dengan Islam yang kita nak bawa tadi. Maka yang ketiganya, tauhid pada mata hati yang dipanggil ihsan. Iaitu lepas dah ada batang, mestilah dia ada dahan, cabang-cabangnya tersebut. Iaitu kita panggil mata batin, dalaman kita. Macam mana ihsan itu? Muraqabah kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah. Kewaspadaan kita dengan Allah. Ni dah sampai pada tauhid mata hati ni, tauhid batin ni, dia bukan buat untuk diri dia dah. Dia hanya buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak dapat apa-apa kepentingan, walaupun dia tidak dapat apa-apa kredit, walaupun dia penat, walaupun dia sakit, walaupun dia perit, tapi dia hanya nak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak timbal balik. Maksudnya timbal balik ni macam mana? Dia tidak mengharapkan syurga, tetapi dia mengharapkan pemilik syurga. Apa artinya dia masuk ke syurga tetapi dia tidak mampu berjumpa dengan pemilik syurga? Ini maksudnya. Dia tidak mengharapkan kepada neraka, tetapi dia mengharapkan kepada siapakah dia pemilik neraka tersebut. Dia takut kepada pemilik neraka, bukan dia takut kepada neraka. Ini pada tauhid mata batin. Iaitu dah terbuka dia punya hijab-hijapan dengan Allah. Ketika mana dia seorang-seorang tu, dia tahu. Dia dapat menilai, aku ni buat ni untuk siapa ni. Kadang-kadang kita buat dalam sesuatu perkara kebaikan ni teruji. Teruji, adakah kita nak sanjungan? Adakah kita nak perhatian? Adakah kita nak penghormatan? Adakah kita nak dari segi kewangan? Semua teruji. Tetapi apabila sampai kepada tauhid pada mata hati, semua yang dia fikir tadi dia dah buang. Dia hanya inginkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketiga-tiga ini, tauhid akal, kita tengok tauhid perbuatan, tauhid mata hati yang kita duk tengok ni, sebenar-benarnya adalah usul kepada agama. Usul agama kita lah. Batang pokok agama kita. Jika tiada salah satu, maka tidak akan sempurnalah agama. Mana mungkin boleh berdiri pokok tu tak ada akar. Tak boleh juga. Ataupun dia ada akar dengan dahan dia. Batang tak ada.
pun tak boleh. Ataupun dia ada pokok, dia ada akar dengan batang, dahan tak ada. Maka dia saling berkait untuk menghasilkan buah. Kesan daripada apa pun kita nak tengok buah yang itu. Buah daripada apa yang kita nak dapat tadi. Itu dia punya kesan. Kita bersedekah. Apakah kesan yang kita nak? Kemanisan buah tersebut yang kita nak. Kita buat baik. Apa yang kita nak? Kemanisan dalam kebaikan itu yang kita nak. Bukan kata, oh terima kasihlah. Kan? Kita nak kebaikan itu, kita cintai untuk melakukan kebaikan walaupun kita tidak diucapkan terima kasih. Walaupun kita tidak dihargai. Saya yakinlah ramai dah sampai kepada tahap ini. Maka kita tengok memiliki akar, batang, daun dan juga dahan. Akar adalah keimanan, batang adalah Islam, dahan adalah ihsan. Manakala daun adalah dakwah. Dakwah apa? Rahmatan lil alamin. 3 foundation ini kalau kukuh dalam diri kita, dia akan melahirkan iaitu dia punya buah dan juga orang. Dulu tak ada. Sebab kita tak ada daun lagi. Kita mungkin baru ada akar. Mungkin kita baru ada batang. Mungkin baru ada dahan. Daun tak keluar lagi. Macam mana nak buat kerja dakwah? Sebab tu kadang-kadang orang, macam mana nak buat kerja dakwah ni? Sebab tak menghasilkan daun lagi. Sebab diri dia masih belum kuat. Maka hasilnya ialah manusia yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek manusia iaitu ibadah. Ibadah dia dengan Allah. Bukan ibadah dia kerana manusia. Dia buat ibadah tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga dia, bagaimana dia dengan keluarga dia. Syariatnya, akhlaknya. Dia pun dapat beza. Dulu aku sekian, sekarang aku sekian. Pendidikan, ekonomi, politik, sosial, perundangan dan lain-lain. Semuanya merangkumi. Dulu pemikiran kita macam mana? Sekarang pemikiran kita macam mana? Dulu struktur ekonomi kita macam mana? Sekarang struktur ekonomi kita macam mana? Dulu daripada segi politik kita bagaimana? Semua ni dia berkisar. Tidak ada satu pun yang terkecuali dalam kita Islam, iman dan ihsan. Maka buah daripada tasawuf sebenar-benarnya adalah menghasilkan redha. Dapat redha, tak dapat pun redha. Nak redha ni sampai tak terkeluar daripada mulut. Tak ada orang kata komplain. Kadang-kadang saya uji juga dengan redha ni. Bukan senang nak sampai redha ni. Kadang-kadang dia redha, kadang-kadang hilang redha ni. Kan? Itu maksudnya dia berkisar tentang tahap iman tadi. Kejap mungkin dia iman sampai pada iman ilmu. Kejap mungkin dia sampai pada iman hakikat. Kejap kadang turun pula pada iman akal. Menunjukkan kelemahan-kelemahan diri kita. Contohnya, apabila kita ni, kalau kita tengok, kita sakit. Sakit apa? Sakit hati, sakit jiwa, sakit apa lagi? Sakitlah macam-macam jenis sakit. Caranya adalah kembalikan jiwanya itu kepada pemilik jiwa. Siapakah dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan. Kembalikan jiwa kita. Jiwa kita yang sakit ni. Bawa dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia akan tenang. Itulah tauhid, sebenar-benar tauhid. Maka Allah memberi perumpamaan melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad? Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik. Kalimatan tayyiban, kalimah yang baik adalah sebagai pohon yang baik. Kasyajaratin tayyibatin, yang pangkalnya, akarnya, uslaha, tunjangnya tetap teguh. Okay? Dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Surah Ibrahim. Kalau kita tengok dalam surah Ibrahim ni, dia banyak mengajar tentang tauhid. Bapa ketauhidan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapa betul-betul tauhid.
Sebab tu dalam banyak-banyak kita ni mencapai tentang didikan tauhid melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kena faham. Allah buat perbandingan. Wahai Muhammad, kau tak tengok ke? Kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik. Maknanya kalimah yang baik. Tutur kata kita, bicara kita. Pangkalnya kita kena tengok. Nak capai kepada tutur kata kalimah yang baik, kena lahir daripada akar tunjang yang teguh, dalaman. Akar je. Dan cabangnya tetap menjulang ke langit. Maknanya dia tetap tauhid dia sampai kepada Allah. Dia tak peduli apa orang kata. Boleh juga kita ibaratkan sebagai sepohon ataupun sebuah rumah yang memerlukan 3 asas penting. Iaitu kena ada lantai, kena ada dinding, kena ada atap. 3 asas penting. Rumah kalau tak ada atap, bocor. Rumah kalau tak ada lantai, habis. Rumah kalau tak ada dinding, habislah orang sebelah masuk. 3 ni penting. Itulah yang berkait Islam, iman dan ihsan. Adapun perabot, sofa dan hiasan pelbagai jenis dan warna hanyalah pelengkap bagi sebuah rumah. Itulah bagaimana kita nak tengok antara ketauhidan kita. Asas-asas tauhid kita, asas-asas keimanan kita, asas-asas kita selama ini kita di mana? Adakah kita ni berada hanya pada tauhid pada akal? Ataupun kita dah sampai tauhid pada perbuatan? Ataupun kita ni dah naik pada tauhid mata hati? Bila dah sampai pada 3-3, terlahirnya daun-daun tadi. Daun-daun ni buat apa? Dia mula bercabang untuk rahmatan lil alamin. Saya yakin kat sini ada ramai dah. Mungkin kita semua. Kesemua-semua yang bersama-sama ni dah capai pada rahmatan lil alam. Dulu mungkin tak. Mungkin dulu kita sendiri-sendiri. Orang kata nafsin sendiri. Apa-apa aku dululah. Tapi hari ni tak ada dah. Dia jadi penggerak. Daun dia tu kita tengok. Berapa ramai yang kita berjaya bawa tu, itulah menentukan berapa helai daun yang ada dekat pohon kita. Tapi daun ini dia datang dan pergi. Dia tak ada duduk statik kat situ daun ni. Maka kita kena sentiasa mencari daun yang baru. Cukup masa daun itu akan gugur. Dia akan lemah dan dia gugur. Dia akan ditiup angin, dia bawa pergi. Tapi kita tak bolehlah berasa hati. Sebab itu kita punya kena teruskan kerja-kerja dakwah kita supaya kita ini tetap menghasilkan rahmatan lil alamin seperti mana dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan menjadi abdi, melainkan menjadi khalifah. Macam mana nak jadi khalifah? Rahmatan lil alamin. Sentiasa menyebarkan kebaikan. Sentiasa mengajak orang melakukan kebaikan. Sentiasa memujuk, memanggil-manggil orang untuk kepada dekat pada Allah. Dia bukan pada bilangan. Jangan risau pada bilangan. Kita tentukan. Tak perlu ramai pun. Kadang-kadang ramai pun sakit kepala kok. Kita hanya nak yang betul-betul berkuantiti. Yang betul-betul padu nakkan Allah. Visi dan misi kita sama. Maksudnya kita tak ada nak fikir perasaan orang tu nak kena jaga hati dia, nanti dia kata apa, nanti tak perlu. Itu semua kita kena biarkan ianya seperti angin berlalu pergi. Kita tak boleh terkesan. Kita kena fokus. Visi dan misi kita hanyalah nak dapatkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita tak lama. Entahkan esok atau lusa kita akan pergi. Persoalannya, apakah persembahan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekadar itu saja untuk kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Pada tajuk yang seterusnya, muka surat 40, pembahagian martabat tauhid. Kita tengok macam mana. So hari ini dalam pemantapan hatta diri saya, khususnya diri saya, nak ukur iman ni, iman saya kat mana. Lepas tu nak kena ukur pula tauhid saya ni sampai kat mana. Daun saya ni dah ada banyak mana dah ni. Adakah dahan saya makin rapuh, batang saya makin longgar, kita pun tak tahu. Maka kita minta pada Allah agar Allah memberikan kepada kita ketauhidan yang sempurna. Tak ada daun, nanti kena cari daun lah. Cari daun.
Bila dah ada daun, barulah dapat buahnya. Buah kita mestilah yang manis. Tak nak ada ulat-ulat. Kesannya itu hasil daripada tanaman kita sendiri. Itulah menghasilkan kita punya yang bagus. Sebab itulah kita ni tak boleh nak berasa hati. Kita kena terus je. Yang buah rosak-rosak tu kita buang je lah. Kan? Ikutlah dia nak gugur ke, dia nak duduk situ ke kan. Dia nak pergi ke, kita tak perlu nak layan. Kita kena teruskan. Jangan biarkan ianya mengganggu akan perjalanan-perjalanan kita untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah ada ilmu. Allah dah bagi kita ilmu. Allah dah bagikan kepada kita kefahaman. Allah juga dah beri kepada kita kekuatan untuk beramal ibadah. Cuma kita je lah yang kena usaha untuk menghasilkan daun-daun dan buah-buah tersebut. Maka yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah datang daripada saya sendiri. Renung-renunglah diri saya pun renung diri saya. Apa yang kita dah sumbang pada agama? Apa yang kita dah sumbang pada Allah? Apakah sumbangan kita? Maka perbanyakkanlah, pergiatkanlah kita punya aktiviti-aktiviti yang santai tetapi sampai. InsyaAllah. Maka kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.